Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda pada hari ini, kami akan bawakan konten yang berkaitan dengan Deepawali. Dan hari ini kita nak bawakan kepada anda semua perbincangan berkenaan dengan pembangunan masyarakat India. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Jagaro Simancai, iaitu pemain industri perniagaan, bersama dengan saya pada hari ini. Selamat Hari Deepawali. Terima kasih. Tadi awal-awal siaran Selamat Pagi Malaysia, saya kata saya pakai baju ni, tapi saya tak tahu nak sebut nama baju ni. Kalau saya orang Melayu, kami katakan kurta, tapi apa nama sebenar baju yang saya pakai? Sebenarnya dia panggil, dia ada banyak. Sebab dia ada jipa. Lepas tu dia panggil cudida pun ada. Ini apa? Ini jipa. Dia selalunya dia macam ni, dia macam unik sikit lah, macam Sarwani punya type sikit. Macam kalau nak pergi kahwin ke apa semua sekali, pakai macam ni punya type lah. So ini kira elite punya. Oh, elite punya. Terima kasih tim wardrobe sediakan saya pakaian yang elite pada hari ini. Selalunya kalau perkahwinan ke ataupun dia nak pergi macam acara yang meriah ke apa semua tu, pakai dia lebih kurang dia pakai macam ni, Sarwani semuanya type semua. Saya rasa macam hero Hindustan. Baguslah tu. Itulah. Boleh tu. Hari ini kita nak bercakap dengan pembangunan masyarakat India. Bagaimana Tuan melihat pembangunan keseluruhan masyarakat India, terutamanya kepada peniaga-peniaga kaum India di Malaysia ini? Bagi pendapat saya lah, dia sebenarnya kalau kita tengok, kita dah merdeka dekat lebih kurang dalam 67 tahun. Tapi sejarah penglibatan masyarakat India ni dalam bidang perniagaan ni, kalau kita tengok daripada dulu tu, taklah begitu menggalakkan. Sebab saya rasa bila kalau kita tengok daripada sejarah tu, bila dia datang daripada negara India sebagai pekebun, lepas tu datang dekat ladang getah di Malaysia tu, dia kerja sebagai buruh. Lepas tu dia menjadi buruh. Lepas tu bila kita tengok cabaran yang kita dihadapi di seluruh Malaysia ni, dan lepas tu kalau kita tengok sekarang, mereka banyak dah datang ke bandar daripada estate, semua datang ke sini. Dan kita tengok daripada tahun 1990, saya rasa penglihatan masyarakat India dalam perniagaan memang dah telah meningkat begitu baik sekali. Pada masa sekarang, kalau kita tengok, kebanyakan masyarakat India ni, kebanyakannya telah masuk dalam bidang perniagaan, tetapi banyak dalam industri online lah banyak yang masuk sekarang ni. Dan kalau kita tengok pada masa 10 tahun ke lepas ni, memang peningkatan penglibatan masyarakat India dalam bidang perniagaan tu memang begitu ketara sekali, dan kita boleh mengatakan perkembangan itu begitu tinggi sekali berbanding pada masa lepas. Kalau diikutkan di bawah Kerajaan Madani, pelbagai peruntukan telah pun disediakan maafkan saya, dan pelbagai usaha telah pun dijalankan oleh kerajaan untuk memantapkan lagi dan juga memajukan lagi perniagaan khususnya oleh kaum India. Apa pendapat anda berkenaan dengan inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan pada ketika ini dan juga pada masa akan datang nanti? Saya berpendapatlah, ekonomi kita sebelum COVID yang melanda negara kita ni, banyak peniaga-peniaga telah terjejas dalam bidang perniagaan, dan kebanyakan mereka tu telah menghadapi banyak masalah. Tetapi satu fact yang saya boleh katakan, selepas Kerajaan Madani mengambil alih Kerajaan Perpaduan pada 2022 di bawah pentadbiran Yang Amat Perdana Menteri, banyak kemajuan dan juga peningkatan yang kita tengok begitu ketara sekali kita tengok. Dan kita tengok bagaimana nilai penglibatan masyarakat India tu dalam perniagaan tu telah meningkat begitu banyak sekali, dan insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan bukan saja untuk masyarakat India, tetapi kalau kita tengok daripada segi keseluruhan tu telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat India. Dan kalau kita tengok di bawah Belanjawan 2025, kerajaan telah memperuntukkan lebih 130 juta untuk masyarakat India. Ini merupakan salah satu peningkatan berbanding pada tahun lepas. Saya rasa ini merupakan bagaimana hasrat Kerajaan Madani untuk membantu masyarakat India secara keseluruhan untuk membolehkan mereka bersaing dengan pada masa yang sama juga boleh compete dan juga pergi untuk international punya level tu.
Dan untuk pengetahuan semua, pada Belanjawan 2025 seperti mana Tuan sebutkan tadi, 130 juta diperuntukkan dan pecahannya adalah 100 juta bagi unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra dan 30 juta di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India SPUMI. Jadi kalau kita lihat komposisi kaum di Malaysia ini, masyarakat India merupakan salah satu kaum yang bersifat minoriti di Malaysia. Jadi bagaimana untuk melihat minoriti itu adalah hanya satu nombor, tetapi apa yang diperlukan adalah semangat mereka untuk mengatasi dan juga duduk sama tinggi dan juga berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama dengan kaum-kaum lain di Malaysia ini, terutamanya dari aspek perniagaan. Dia sebenarnya saya melihat Malaysia ni memang begitu unik sekali lah kalau kita tengok, kita bandingkan daripada semua negara-negara lain di seluruh Malaysia. Masyarakat Melayu, Cina dan juga India. Dan saya rasa masyarakat India di Malaysia ni sebenarnya aset untuk di Malaysia ni, sebab kalau kita tengok, kita ada dua kuasa besar, satu China, satu lagi India. Mereka merupakan menguasai ekonomi negara, hampir ekonomi dunia secara keseluruhan. Kalau kita tengok India ni dalam masa tahun 2030 dia dijangka akan menjadi ekonomi yang ketiga terbesar di dunia. Dan saya rasa masyarakat India di Malaysia ni merupakan aset bagaimana kita boleh membawa teknologi dengan bagaimana pengalaman ataupun apa yang dia akan dilalui oleh negara India. So di Malaysia kalau kita tengok kebanyakan masyarakat India ni dia terkusuk dalam satu segi perniagaan saja dia masuk. So dengan transformasi yang pada masa sekarang ni, masyarakat India ni sepatutnya lebih banyak mengambil peluang daripada apa yang terjadi di India tu dan menjadikan Malaysia sebagai hub untuk di ASEAN sekali. So itu yang paling penting sekali, saya rasa patut dia ambil advantage untuk situ. Tapi ini tidak berlaku. So saya rasa dengan pelibatan masyarakat India dalam perniagaan yang secara naik ni, masyarakat India ni sepatutnya mengambil peluang daripada macam mana apa yang terjadi di India dan dia transformasi di ASEAN. Dan kita tengok di ASEAN ni kita ada lebih kurang dalam 670 juta. So masyarakat India tu yang kecil tu di Malaysia tu kecil, tetapi pengalaman dengan apa yang mereka ada, dia punya hubungan dengan India tu boleh ditransformasikan di Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai hub untuk dibagi rantau ini. Terutamanya dari aspek perkongsian teknologi, kerana tidak ada orang kata blok bahasa ataupun cabaran bahasa untuk memahami apa sahaja teknologi yang dijalankan di negara India. Baiklah, secara spesifiknya mungkin Tuan Jagaro boleh kongsikan kepada kita apakah keperluan-keperluan khusus yang mungkin orang ramai masih lagi tidak tahu yang diperlukan oleh peniaga-peniaga India untuk terus ke hadapan di Malaysia ini? Dia sebenarnya saya rasa ini bersifat universal masalah ni sebenarnya. So kalau kita tengok teknologi yang berlaku pada 20 tahun lepas ni, kalau kita tengok daripada Facebook, lepas tu teknologi dan Google datang, lepas tu kita tengok Instagram dan kita tengok TikTok. So dan kita tengok yang paling terbaru sekali dalam teknologi AI ni. So saya rasa penglibatan masyarakat India, bagaimana khususnya orang terlibat dalam perniagaan tu untuk memahami bagaimana teknologi AI ni yang boleh membantu perniagaan mereka. Saya rasa itu yang paling penting sekali. Dan pada masa sekarang kalau kita tengok khususnya mereka cuma mengkhususkan daripada segi tekstil, kedai emas, lepas tu restoran. Ini saja yang terjadi. So saya meminta kalau boleh mereka out of the bound, keluar daripada bound ni, lepas tu mereka masuk dalam industri-industri yang lain tu. Ini merupakan yang paling penting sekali untuk membolehkan masyarakat India dengan masyarakat, bagaimana bila penglibatan mereka dalam perniagaan ini boleh membantu mereka mengembangkan dia punya outreach tu. Pada masa yang sama juga mereka boleh mengembangkan ke rantau yang sekeliling sekali. Bagaimana pula pendapat Tuan berkenaan dengan masyarakat India yang tinggal di luar bandar, contohnya di estate dan sebagainya? Mereka juga perlukan pendedahan, mungkin ilmu terhadap perniagaan untuk membawa mereka keluar daripada kepupuk kesusahan. Ini saya bercakap secara general, bukan saja kaum India, malah kaum Melayu juga ada yang di luar bandar dan memerlukan perkara-perkara ini. Bagaimana? Dia sebenarnya kalau kita tengok daripada segi kemiskinan, seperti yang
dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia tidak mengenal kaum ataupun usia. So saya rasa yang paling penting sekali sekarang ni, kita ada gap yang begitu jauh sekali. Begitu daripada B40, M40 dengan T20. So gap ni kita sebenarnya jarak ni patutnya kita dikurangkan. Yang paling penting sekali saya rasa daripada teknologi maklumat, daripada segi AI yang saya cakap tu, pendedahan tu saya ingat yang paling penting sekali. Kita mesti beri pendedahan yang lebih tinggi kepada mereka, bagaimana kita boleh transformasikan dia punya situation kepada mereka. Kerana kalau kita tengok daripada pada masa sekarang, kebanyakan peniaga-peniaga yang ada sekarang ini, pengetahuan mereka di dalam industri teknologi begitu kurang sekali. So bila pengetahuan mereka begitu kurang, mereka merasa begitu susah sekali untuk expand dia punya bisnes tu untuk yang next level dia nak begitu. Itu yang menjadi masalah paling tinggi sekali. So saya rasa dengan bagaimana kerajaan allocate 130 juta untuk mitra dengan saya harap banyak program-program di dalam social media punya teknologi dengan Google, dengan AI ni, kalau boleh diberikan terus kepada mereka, saya rasa kesan mereka untuk untuk melibatkan dan juga lebih maju, saya rasa dia punya learning phase tu saya rasa akan jadi lebih cepat, dan saya rasa ini akan menguntungkan negara sekali. Jadi itu dia sedikit pendapat daripada Tuan Jagaro untuk berkenaan dengan pembangunan perniagaan masyarakat India. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Tuan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, terutamanya kepada keluarga, untuk mengucapkan Hari Deepawali pada hari ini. Selepas ini terus pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Okey, silakan. Saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada SPM untuk menjemput saya pada pagi ini. Saya ingin memberitahu bahawa Malaysia merupakan salah satu negara yang begitu cantik sekali. Begitu beautiful country to live in this country. And saya harap ekonomi kita di bawah pentadbiran Yang Berhormat Perdana Menteri, di bawah Malaysia Madani ini, saya rasa kita akan berpeluang menjadi harimau Asia dalam masa 5 tahun nanti. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Hindu, dan juga kepada semua rakan-rakan. Semoga Deepawali tahun ini akan memberi satu pengharapan dan juga pencerahan dan juga kejayaan kepada negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Jagaro Simanchoy, iaitu pemain industri perniagaan, berkongsi kepada kita berkenaan dengan pembangunan perniagaan masyarakat India. Terima kasih dan juga selamat Hari Deepawali, Tuan. Sekali lagi. Baiklah, seterusnya satu pakej khas telah pun disediakan oleh penerbit kami, iaitu Nur Akmal Aziz, berkaitan dengan My Portal Siswa Place. Apa kata kita saksikan sekarang?